disambut oleh KJ tu, tam. Kalau 10 tu 10 ada dalam tu kan. Masya Allah. Jadi saya harap abang boleh dengar ni, dan round kedua ni lagi berbagi setengah jam ni, mungkin kita boleh tengoklah macam mana kalau ramai orang yang nak share ni, ramai orang nak tengok, kalau ada respon-respon kata teruskan ke kan, kita teruskan lah kan. Tapi apa cerita ni pun, kita kena ambil peluang ni, kita tak boleh bertangguh bang sebenarnya. Sebab selagi kita bertangguh, kita tak sampaikan seramai yang boleh orang, kita akan jahanam. Tu yang saya nak cakap malam ni. Betul. Saya nak beritahu, memang Betul. jahanam kita ni bang. Memang akan jahanam. Memang jahanam. Memang kita dah akan jadi babi-babi yang akan disembelih nanti. Sebab apa? Selain daripada orang Yahudi, selain daripada Zionis ni, selain daripada itu, semuanya ada anak-anak babi bagi mereka. Saya kena guna perkataan ni. Sebab mereka memang kata, this is all goyim, anak babi. Dan anak babi-babi ni semua perlu dihapuskan, perlu disembelih dan dibunuh. Halal untuk dibunuh, halal untuk dirogol, halal untuk dibakar. Memang macam tu dia orang punya indoktrinasi dia orang ni. Daripada satu orang yang tak pernah bersyukur dengan apa yang Allah bagi dekat dia, yang asyik kerja dia komplain, konon-konon nak pergi the promised land, sudah hanya jahanam dekat tengah jalan, dan hari ni dia nak menjahanamkan kita. Jadi bang, untuk second round ni bang, apa yang saya nak cuba minta daripada abang adalah, kalau boleh abang cerita sikit pasal New World Order ni, apa yang orang nak buat tu in a very simple term, supaya sahabat-sahabat kita yang tengok, yang share benda ni boleh faham. Dan yang seterusnya, bagaimanakah, apakah poin-poin yang KJ sebut ni, bagaimanakah, abang dah tulis dah dalam artikel tu kan. Dan malam ni kita nak bercakap tentang benda-benda ni, dan apa sebenarnya yang boleh, mungkin berbaki lagi 15 minit, mungkin boleh tambah 15 minit lepas tu kita nak cerita apa yang boleh kita buat. Adakah dengan kita bersatu, semua bangsa India, bangsa Cina, yang Melayunya, Kadazan, Iban ni, kita bersatu untuk menolak benda-benda yang macam ni. Kerana bayangkan segala apa bang, segala apa yang KJ cakap, segala apa yang benda tu yang dituliskan tu, semuanya bertentangan dengan agama. Semuanya bertentangan dengan agama. Ini dia. Dan memang bertentangan. Dia orang nak kita report antara satu sama lain. Dia nak kita spying on our neighbours. Dia nak kita report pula orang-orang yang supaya kita ni menjadi lebih hijau. Kan? Tak jadi orange, tak jadi merah. Masya-Allah. Jadi bang, over to you. InsyaAllah. Kita nak dengar Abang Zizi yang cakap malam ni. Okey. Benda pasal New World Order ni, kalau orang yang kaki filem lah, dia dah pernah tengok Hunger Games, dia dah pernah tengok In Time, dia dah pernah tengok cerita Avengers pasal Thanos. Betul. The whole concept of Freemason, Illuminati ni daripada dulu, dia menganggap dialah bangsa yang paling bagus dan dialah pilihan Tuhan. Ini adalah bangsa Yahudi dan juga Zionis ni. So dia yang perlu mengawal dunia ni, dan dunia ni perlu dikawal dari segi ekonomi, dari segi manusia apa semua ni perlu dikawal, dan perlu ada sesuatu yang untuk membaiki bumi ni. Kalau dengar macam sebenarnya misi dia orang ni baik, iaitu untuk menyelamatkan dunia. Macam Thanos, dia nak selamatkan dunia tetapi dia bunuh semua orang, tinggalkan sedikit sebab dia nak mereset dunia tu. That's the concept of Great Reset tu, adalah sama macam cerita Avengers Thanos tu, The Great Reset. Iaitu kau kena bunuh setengah daripada orang ataupun control the other half supaya satu sumber makanan, sumber air cukup untuk semua, dan kita boleh mengawal orang untuk taat supaya tidak ada retaliation, tidak ada rebellion, tidak ada orang yang melawan sistem yang aku nak ni, tidak ada ekstremis agama dan sebagainya. That's the whole concept of Illuminati dan Freemason, iaitu mewujudkan satu order dunia baru. So daripada dulu Bush apa semua, Trump apa semua dah bercakap, we need Rockefeller pun pernah bercakap, we need something, a cause, dan kita boleh buat New World Order ni. Maka akhirnya di zaman kita hidup ni bro, rupanya kita yang kena, iaitu dia start dengan COVID, dia start dengan this wabak sebagai alasan
untuk for the Great Reset, di mana orang yang pertama sekali bercerita pasal Great Reset ni adalah 5 bulan lepas, Prince Charles, yang sebenarnya mengeluarkan perkataan Great Reset tu. Dan masa tu saya terus share. Prince Charles sendiri yang cakap luar Prince biasa. Charles sendiri yang first kali cakap pasal the Great Reset. Daripada mana? Daripada England. Daripada England. Dia orang ni lah sebenarnya mastermind. They are the real Zionists. Dan dia orang ni nak kontrol seperti mana dia kontrol dunia dengan demokrasi dan bank. Sekarang is the last stage, iaitu total control of human dari segi kebebasan. So COVID dicipta untuk fear mongering. I think you pun ada tulis pasal fear mongering, pasal instrument of fear, untuk menakutkan orang supaya kita sendiri tadah vaksin. Kan? Kita rasa macam we need the vaccine. Padahal ramai je orang yang sihat dan banyak doktor-doktor yang dah bercakap ada ubat malaria hydroxychloroquine benda yang boleh mengubat, tapi dia orang padam, dia orang delete dan dia orang remove ubat untuk COVID yang sebenarnya. Seolah-olah kita perlu bergantung kepada vaksin. Dan vaksin ini juga di syarikat-syarikat ni macam kalau ada orang yang follow saya tahu, semua syarikat ni sebenarnya di-fund oleh Bill and Melinda Gates Foundation. Yang The same thing. The same person yang akan cakap there will be a second wave, a third wave. Yes. Everyone, 21. Luar biasa. Macam mana dia create Windows, macam mana dia create virus, dan kemudian dia keluarkan Kaspersky, McAfee, Trojan dan apa sebagainya. They create vaccine, they create virus and they give the antivirus. Yes. Exactly. So dia adalah business, at the same time adalah satu part yang di mana di dalam virus ini kita tak tahu, di dalam vaksin ni kita tak tahu apa yang ada. Dan at the same time Elon Musk tengah hantar 20,000 satelit di bawah SpaceX ataupun Starlink project yang akan kontrol 5G. Dan 20 juta ground antenna 5G yang akan wujud. Dan benda ni akan ada kena mengena dengan nanochip dan microchip yang akan ada dalam, dan juga your digital health passport yang akan ada di dalam phone. Dan masa tu semua orang akan pakai 5G punya phone apa semua, di mana kau tak sedar dia juga mengontrol diri kau sendiri, your emotion, your brain wave. Kita ada wave, kita hidup di dalam frekuensi, ada gamma, ada delta wave. Dan benda-benda ini yang boleh mempengaruhi kita punya emosi, yang boleh mempengaruhi kita punya brain wave, yang membuatkan tiba-tiba sekarang ramai bunuh diri, yang tiba-tiba nanti tiba-tiba dah sembah batu ke apa semua. Kita akan jadi bodoh, kita akan jadi dikontrol sebiji macam dalam cerita-cerita filem yang kita tengok, kena letak chip, lepas tu otak kena kontrol apa semua, kena cabut chip baru boleh bebas. Macam mana cerita Matrix. Why this kind of movies ada wujud? Sebab sebenarnya benda ni dah lama dia orang tahu. Dan ada pengkarya-pengkarya filem yang sebenarnya cuba nak sampaikan, at the same time also nak memberitahu subliminal messages bahawa this thing will happen. Tapi sebabkan terlalu fantasi, orang ingat benda tu macam mengarut lah. Tapi sebenarnya konsep dia ialah mengontrol manusia. Bro, subliminal message is so true. Saya budak advertising bang. Saya budak advertising dan saya belajar tentang subliminal message. Kita orang memang diajar macam mana nak ubah mindset orang. Macam mana nak ubah pemikiran orang. Macam mana daripada orang tak nak beli sampai kita orang boleh buat orang tu beli. Kita memang belajar pasal subliminal message. It's so powerful. And look at us now. We are being subliminally, we are being programmed untuk menerima segala program pun. Hari ni bang, kalau kita buat live ni pun kan, apa ramai kutu haprak yang duduk dalam ni yang cuba untuk menghancurkan apa yang kita cakap ni. Because why? The comfort zone is so comfortable. And nak keluar daripada benda ni, it takes a lot of mujahadah, brother. You will lose everything that you ever collected before. You will lose everything. You will be called senile. Kau akan dipanggil sebagai seorang nyanyuk, gila dan gila isim.
Dan benda Saya ni dah banyak dah orang panggil saya gila. betul. Dan And then orang panggil kita gila. You know, kita kata paranoid. Dia akan label kita sebagai paranoid. But the truth is, brother, we are not. Kita totally insane. Kita totally understand. And because we see and we become so risau. Ayat dia bukan saya nak kata takut tau. Kita rasa risau. Kita risau yang amat sangat terhadap apa yang bakal berlaku kepada sepupu kita, kepada makcik-makcik kita, kepada adik-beradik kita, kepada anak-anak kita. Ui, luar biasa, tuan-tuan. Luar biasa. but the problem is Akmal. Okay, look at the way we communicate right now. It shows our own education and our own experience in life. The problem is yang banyak mengomen apa semua tu, what kind of IQ and mentality, bukan nak merendahkan, tetapi this is the truth is, even kadang-kadang agamawan, maybe dia sibuk dengan kitab sahaja, dia tak tahu apa yang sedang berlaku. They don't know what is happening. Exactly. Ini yang I second you, brother, on that. I second you on that because it's like they are living in the past. They are not living in the present moment. They are not living here as we are in right now. And they somehow, I minta maaf nak guna perkataan ni, they are a bit ignorant lah dengan apa yang berlaku sebenarnya. They are very ignorant. Ada yang kadang-kadang dia kata macam, oh, tak ada pun sebut microchip dalam hadis dalam Quran. Tak ada pun sebut simbol-simbol ni dalam hadis dalam Quran. Aku pun tak tahu nak cakap apa because this is the kind of mentality yang menyebabkan kau yang akan ikut Dajjal because mentality macam tu lah. Sebab betul, kau bang. rasa. Dan saya sebenarnya bang, saya tak terkejut apa sebab saya pernah came across satu statement yang menyatakan sebaik saja Dajjal keluar 70,000 ulama akan follow dia bang. Akan follow Dajjal ni. Jadi saya memang tak terkejut bang sebab dia memang macam tu lah. Memang dia telah berjaya, dia macam ada tapi dia nampak tak ada. Dia macam, dia betul-betul berlakukan, dia betul-betul buat kerja the hidden hand ni. Dia betul-betul buat kerja, orang kata, orang tak nampak dia buat kerja tapi kerja dia tu jalan. Memang powerful dia tu. Memang saya salute lah tengok dia punya gerak kerja kan. Dahsyat. Dia orang ni semua, dia menggunakan Hollywood. Dia orang ni adalah orang-orang saintis, teknologi, technopreneur. Dia orang ni juga lawyers, magistrate and then macam-macam. Okay, saya nak bagi tahu satu konsep. Dan kalau orang yang mendengar dan menonton sekarang ni, kalau boleh tengok cerita ni, tajuk dia Wag the Dog. W-A-G The Dog. Dia lakonan Robert De Niro pada awal 90-an. Cerita filem ni adalah pasal seorang media strategis, Robert De Niro ni, yang diupah oleh kerajaan Amerika untuk create Middle East War supaya dia orang. Saya pernah tengok cerita ni. Wag the Dog saya pernah tengok. Iaitu meng-create visual dan news reporting yang seolah-olah dekat sana tu tengah perang. Dan benda ni sebenarnya adalah untuk elect presiden masa tu dalam cerita ni. Dia sebenarnya tunjuk macam mana Hollywood bergabung dengan kerajaan Amerika untuk create visuals. So this is what happening dalam COVID yang ramai orang tak tahu. Iaitu video-video yang korang tengok dekat Wuhan, yang kau tengok orang-orang mati apa semua dekat Brazil apa semua tu, adalah, saya adalah director filem. Saya director iklan. Saya boleh create scene sebiji dekat Ulu Langat. Saya korek tanah, saya pakaikan bayar ekstra, bayar 10,000 seorang, pakai baju PPE, buat keranda banyak-banyak, kan, isi tak apa-apa styrofoam dalam keranda tu. Lepas tu seorang fotografer pergi tangkap gambar, cakap, kan, oh, kematian yang banyak di Brazil. Kau tak tahu Brazil tu punya besar hutan, mana-mana dia orang boleh shoot benda tu. Dan di Wuhan, pernah tak tengok Blair Witch Project? Macam mana nak tengok
yang buat filem tapi macam konon-kononnya filem tu real. Pakai handphone, kan? Tiba-tiba ada orang mati kat tepi jalan, tiba-tiba ada ambulans datang, tiba-tiba ada pula polis apa semua kat tepi tu. Do you know that benda-benda ni boleh di-stage kan? Boleh diupah dan boleh di-scene kan? So sekarang mana pergi? Kononnya Malaysia ni banyak orang ni. Mana video-video orang mati dekat Hidayah Maju ke? Depan 7-Eleven ke ada? Mana? Tak ada. Mana? Kan? Tak ada. So, dia adalah the first impact tu dah sangkut dekat kepala otak. Is impact. Is brain printing. Dia dah print dalam otak bahawa, dia orang ni semua pakar psikologi bro. Dia orang ni lah yang mencipta subjek-subjek psikologi tu. Kan? Counter psychology, conditioning, apa semua yang marketing yang kita belajar, advertising kan. Dia orang ni yang ajar benda-benda tu. Conditioning. And one more word that is so powerful right now, my friend. Kalau kawan teruskan share ni, aku akan share word ni dengan korang. Kalau sampai 1000 kau akan sebut benda ni. The word is fear. Fear. Dah sampai 1K dah. The word is fear. The word is fear. Fear is something that is so deeply wired inside our brain that whatever you fear will become you. Apa saja yang kita takutkan ni akan bentuk hidup kita jadi macam tu. What they are really using is fear, brother. They are using fear. Sebenarnya bila kita dah masuk benda macam ni kan, dan aku nak beritahu kau bila dengar abang cerita tadi pasal abang kata kenapa banyak movie keluar macam ni kan, aku terfikir balik masa tadi macam masuk satu ilham. Sebenarnya kenapa diorang buat banyak movie tentang apa yang diorang boleh buat, apa benda cerita yang dia buat ni kan. It is actually not just to condition you, but secara jujurnya adalah untuk memberitahu kita bahawa sesungguhnya this is what's gonna happen. As you perceive it, as you believe whatever you are seeing, and nanti dia akan jadi lebih mudah untuk implement all these things. Itu satu. Yang keduanya, apa yang aku dapat masa kau cakap tadi adalah bila dia orang buat benda tu, bila mereka benda tu, dia orang nak beritahu satu benda je. That we are being monitored and dikawal oleh mereka ini untuk act accordingly bila benda tu berlaku. Dia bukan sahaja nak tanam tau. Dia nak kita respond accordingly to what they want. Kau ada tengok tak satu benda yang diorang cakap macam dalam Spider-Man, The Homecoming. Kau ada tengok Spider-Man Homecoming? Homecoming tu dia buat apa tau? Dia tak buat the real thing pun. Dia cuma gunakan projector je. Projector tu pun kan orang dah terima macam-macam dah. Dan lagi satu hologram. Hologram pun is something yang memang very powerful. Yang orang hari ni, orang dah tak boleh nak bezakan. What is in the movie and what is in the real thing. Orang tak boleh nak beza. Dan lagi satu kan, bila mana orang macam Azizi ni bercakap, bila mana orang macam Akmal ni bercakap, apa dia orang cakap, ini dia banyak tengok movie ni. Bila dia banyak tengok movie, yang masuk dalam kepala dia tu adalah apa yang disarankan oleh movie tu. Tu yang dia bercakap tu ni, banyak sangat tengok wayang dia orang ni. Tu sebab dia orang bercakap macam ni. So it's a kind of like, you know, dia beritahu kau apa dia nak buat, but at the same time dia akan membuatkan kalau kita bercakap tentang apa dia nak buat tu, kita akan dicop sebagai orang yang paranoid ya. Saya nak tambah sikit. Boleh. Yang kenapa dia orang buat filem-filem tu juga adalah untuk mencipta golongan